mama, sebab kita nak embrace motherhood with Shaklee Mama. Dan dia cakap tentang mama sebenarnya dan kami yakin lah sebenarnya yang join kelas malam ni semua adalah orang yang memang makan produk Shaklee, dan anda mestilah orang yang nak buat Shaklee business tu, dan anda nak sharekan manfaat produk ni kepada ramai orang, dan juga untuk kata increasekan ilmu-ilmu, memudahkan untuk convince customer nak beli produk, nak close sale kan, nak efektif lah kan, nak bonus, ini semua sebab nak belajar lah. Okay, dan bila kita cakap tentang kita nak buat bisnes ni, kita mesti kita tahu target market. Maksudnya ada potensi lagi ke nak jual produk-produk mama ni, walaupun contohlah dah tutup kilang, tapi boleh lagi ke jual actually kan. Kenapa mama? Sebenarnya memang ada potensi lagi untuk terus anda kata promote anda, sebab anda ada pengalaman kan, walaupun tak ada pengalaman tapi benda adalah satu benda yang perlu untuk ibu mengandung ambil. Dan bila bercakap tentang potensi untuk promote, untuk jual produk ni kepada customer memang ada. Kenapa? Sebab bila kita lihat pada statistik yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2022 punya outcome punya statistik ni, bayi yang baru lahir tahun lepas ada dalam 500,000. Maksudnya lebih 500,000. Maksudnya ramai bayi lahir. Bila ramai bayi yang lahir, maksudnya ramai ibu yang mengandung, ramai ibu yang bersalin. Dan bayangkan setiap seminit, tadi kita start 8.30 kan, sekarang dah pukul 8 berapa? 8.36 37 dah, 7 baby dah lahir dah. 1 minit 1 bayi, 1 minit 1 bayi. Setiap jam lebih kurang 64. Sehari 1,500 lebih lah roughly. So maksudnya potensi untuk anda jual produk ni kepada ibu yang mengandung, lepas melahirkan anak, memang ada. Dan daripada sinilah untuk anda dapat prospek, untuk anda cari business partner, untuk anda upsell lagi produk-produk lain. Bukan setakat untuk mengandung sahaja. Sebenarnya kalau anda lihat nanti produk-produk yang di explain oleh Finas dengan Dayah, produk ini juga sesuai untuk walaupun untuk wanita, walaupun untuk wanita lah, especially lelaki pun boleh ambil, tapi bukan saja untuk ketika hamil dan berpantang, tapi boleh ambil untuk bukan waktu itu pun. Jadi nak tahu lebih lanjut, saya tak ada cakap panjang, saya just bagi introduction kepada anda. Saya nak invite Finas kan untuk next part tentang prenatal nutrition. Jadi persilakan Finas. Okey, terima kasih kepada Sarah. Okey, kejap saya share slide. Okey. Terima kasih Sarah. Alright, tadi saya ada terbaca chat yang saya tak ingat nama dia, tapi dia tengah pregnant 7 bulan. Dan actually siapa yang tengah pregnant yang lain juga pada waktu ni, inilah masanya untuk anda bukan sahaja tambahkan info, tapi sebenarnya anda kena tahu nutrition ni juga, dan bukan sahaja untuk anda yang pregnant, tapi mungkin untuk customer ataupun untuk prospek ke, untuk siapa-siapa sahaja yang tengah pregnant, untuk jadi potential customer juga. So anda boleh sharekan apa yang akan saya kongsikan sekejap lagi. Okay, so ini dia adalah prenatal mama wellness set. So basically adalah set waktu ketika hamil. Okay, so kita ada 4 produk ni. Okay, kita ada ESP, Vitalize, Bicom, Osti, dan juga kita ada penambahan embun, 2 produk by embun by Tanah Merah. Kejap lagi kita nak sharekan. Alright. Okay, so kalau kita cakap tentang hamil sahaja, saya nak anda yang mungkin tak pernah jual set ketika bersalin ni kan, sekarang ni dah mula anda boleh start berani untuk share produk ataupun nutrition ni. Okay, so bila cakap kalau jumpa je anyone, saudara mara ke customer, tak kisah sesiapa saja, anda boleh bagi tahu mereka tentang 4 nutrien ni. Ingat so boleh tulis. Okey, 4 nutrien ni, okey, iaitu yang pertama protein. Okey, apa yang protein ni buat? Iaitu basically dia penting untuk tumbuhsaran dan juga perkembangan bayi. Okey, dan bukan itu sahaja, kita ada vitamin B juga yang mana sangat-sangat penting, especially untuk nak kurangkan
risiko kecacatan ketika kelahiran ataupun kita panggil neural tube defect. Pernah dengar tak? Neural tube defect. So basically itu adalah antara yang paling ibu-ibu pregnant memang kita nak elakkan lah. Kita nak bayi kita ni sihat, cukup, sempurna, betul tak? So kita memang nak make sure ataupun customer kita nak galakkan mereka untuk dapat kurangkan risiko kecacatan ketika kelahiran ni dengan make sure dia cukuplah vitamin D dan juga kita perlukan multivitamin dan juga zat-zat C. Ini adalah nutrien yang memang sangat-sangat penting ketika hamil. Okey, anda boleh sharekan kepada customer, okey, iaitu sebab dia bantu untuk tambah darah. Itu yang orang panggil tambah darah tu sebab daripada zat iron dan juga multivitamin ni untuk tambah menyokong penghasilan sel darah merah, so that juga boleh bantu untuk kurangkan risiko mendapat anemia ketika hamil. Dan juga seterusnya adalah nutrien kalsium. So kalsium ni basically penting lah untuk tulang, dan kalau anda nak anak yang cerdik, pandai kan, of course anda boleh tambahkan dengan nutrisi omega 3 untuk bantu dalam kembangan otak, untuk make sure bayi pandai nanti dah lahir kan, pandai. Dan juga bukan itu saja, untuk mata juga, untuk sistem saraf janin tu tadi. Okey, saya tengok ada banyak yang komen, saya minum ESP masa pregi, baby keluar rambut lebat dan tumbuh gigi masa hari pertama lahir. Wah, okey, nampak tak? Dekat situ memang akan nampak lah perkembangan pembesaran bayi tu sendiri. Okey, okey, tahniah Yoshima. Alright. Okey, sekarang saya nak pergi pula lebih lanjut lagi tentang protein. Okey, jadi basically anda dah tahu dah protein ni kan biasa untuk muscle, untuk perkembangan tisu, sel dan sebagainya. Tapi itu untuk orang normal. Macam mana pula untuk ibu yang hamil kalau anda jumpa, okey, anyone, klien ke ataupun prospek yang sedang bersalin ni, macam mana anda nak terangkan kepentingan protein dia? Inilah jawapan dia dah ada dah dekat slide ni. Okey, pertama sekali, apa yang protein ni buat untuk bayi? Okey, yang mana janin kan mula-mula dia jadi sel, dia duplicate lagi jadi embrio. Okey, dan seterusnya lah. Okey, jadi fetus. So, dia membantu dalam perkembangan sel, perkembangan tisu, perkembangan otot dan juga bayi secara keseluruhan. Okey, saya nak tanyalah mungkin yang dah pernah ada pengalaman-pengalaman scan baby kan, ataupun mungkin untuk first mom, ibu yang pertama kali pregnant, waktu kita scan tu sebenarnya adalah waktu first time yang kita rasa nervous. Kenapa nervous agak-agak? Sebab waktu tu kita nak make sure bayi yang ada dalam rahim ibu tu sebenarnya sempurna. Ataupun mungkin ada yang pernah kira, okay, waktu scan tu even kira jari, cukup tak jari bayi tu, ataupun cukup tak nak tengok mata kat mana, hidung lah kan. So waktu tu memang penting lah. Okay, that's why anda perlukan protein untuk make sure perkembangan pembesaran janin bayi tu berkembang dengan sempurna. Okey, dan seterusnya apa protein ni buat bukan sahaja pada bayi tapi juga untuk ibu yang mana dia bantu dalam untuk perkembangan tisu lah. Okey, tisu untuk make sure waktu peninggalan tisu tu ataupun waktu hamil kan, uterus ibu tu akan expand. So dia memerlukan untuk tisu badan tu expand. So protein waktu itu memerlukan ibu tu perlukan protein lah dengan lebih. Okey, dan juga untuk membantu dalam support immunity ibu. So waktu hamil tu usually kan ibu ni mesti akan cepat demam, betul tak? Cepat rasa lesu. So untuk bantu support immunity ibu tu anda boleh ambil protein. Okey? Alright, so seterusnya di checklist sendiri kita ada ESP yang memberikan anda keperluan protein. So ini dia USP, unique selling point-nya. Okey. Ni semua adalah unique selling point yang anda perlu tahulah ketika anda nak perkenalkan ESP ni kepada anyone yang sedang hamil ataupun yang bukan hamil lah, okey, ataupun kepada husband yang caring untuk isteri dia yang hamil pun anda boleh approach kepada mereka.
Alright, okay. Dan seterusnya untuk protein yang nutrien yang seterusnya adalah vitamin B. Okay. So untuk vitamin B ni, okay, saya nak anda semua ingat. Okay, vitamin B ni penting untuk bayi untuk kita kurangkan risiko kecacatan ketika kelahiran. So anda tahu tak, waktu hamil usually doktor akan suggest folic acid iaitu vitamin B9. Tahu tak kenapa? Okay, kenapa doktor suggest folic acid sebabnya kita nak kurangkan risiko daripada mendapat nak elak spina bifida, okay, pada bayi tersebut, so that spinal cord bayi tu akan tertutup dengan sempurna, so bayi kita akan lahir dengan sempurna, sihat, membesar dengan baik. Okay, itu untuk vitamin nervous system dan juga sistem saraf bayi pun akan berkembang dengan baik. Ini yang sangat-sangat penting sebab otak ni merupakan organ yang sangat penting. Okay. First yang paling penting sekali. Okay, that's why anda sangat penting untuk sharekan pada customer ke, ini adalah vitamin yang sangat diperlukan waktu hamil. Okay, vitamin B-com. Okay, dan seterusnya bukan itu sahaja. Waktu pregnant, usually ibu-ibu pregnant ni mesti cepat penat. Okay, jalan sikit ataupun pernah saya tengok naik tangga satu-satu, kan cepat penat. Okay, so untuk merangsang, untuk make sure penghasilan tenaga tu sangat baik, kenalah ambil vitamin B ni. Sebab apa vitamin B? Dia akan convert, okay, daripada makanan yang kita ambil tu, dia bantu convert jadi tenaga. Itu yang sangat-sangat bagus sekali, vitamin B ni. Alright, don't worry, pada yang tanya slide, okay, slide boleh dapat, slide kita akan sharekan dekat website nanti, don't worry. Okay, boleh sharekan, slide kita akan sharekan dekat website. Okay, alright. Okay, dan di Shaklee kita ada B-com with folic acid. Tak perlu nak cari kat tempat lain, kita dah ada dah vitamin B-com yang sangat-sangat unik. Sebab apa? Kita ada sistem penghantaran bioaktif berpattern yang mana dia boleh menyokong tingkatkan penyerapan. So make sure anda akan dapat vitamin B ni. Ambil suplemen tapi kalau tak serap, tak guna kan. So ambil lah vitamin B-com Shaklee ni. Okay, dan bukan sahaja itu, dia juga ada lengkap semua 8 jenis vitamin B. Anda tak perlu nak cari dekat tempat lain ataupun tak perlu runsing. Nak makan buah cukup tak? Nak make sure makan buah sayur ni cukup tak vitamin B? Tak perlu risau, ambil saja B-com with folic acid Shaklee ni. InsyaAllah memang akan cukup. Okay, alright. Seterusnya untuk nutrients yang paling penting ketika hamil anda boleh sharekan adalah multivitamins dan zat besi. Yang ni paling popular lah. Okay. Sebab apa? Usually memang common waktu pregnant kan akan ada kes kurang darah ataupun low HB. Anda tahu tak low HB ni apa? Yang sedang masuk, saya tengok ada 115 orang yang dah masuk. Tahu tak low HB tu sebenarnya apa ketika hamil? Ada yang tahu ke? Okey, ramai tahulah hemoglobin. Semua dah tahu kurang darah ataupun kurang darah. Yes, betul. Okey, so usually kalau mereka kurang darah kan, ada masalah. Kalau anda kenal lah anyone ke yang ada share dekat social media ke ataupun kat mana-mana yang low HB ketika hamil, okay, anda boleh suggest mereka untuk ambil nutrien multivitamin dan zat besi ni. Sebab apa? Dia bantu untuk prevent daripada anemia ataupun low HB ni. Dia bantu untuk tingkatkan penghasilan darah, red blood cell, okay, so that blood volume pun akan tinggi dan juga dia bantu untuk naikkan hemoglobin tu. Okay, so hemoglobin ni adalah protein lah, protein dalam red blood cell tu. So that bila anda dapat kurang prevent anemia kan, anda pun akan dapat bagi oksigen transportation pada bayi. So bayi pun dapat oksigen yang cukup, ibu pun dapat oksigen yang cukup. So tak adalah kita cepat mengah.
Okay. Ataupun cepat penat kan. Kita nak jalan sikit dah penat. Ataupun especially untuk para ibu hamil yang bekerja, yang buat macam-macam bisnes ke, bergerak ke sana sini. So perlukan tenaga. Penting untuk ambil multivitamin dan zat besi. Okay. Alright. So ini adalah yang kita ada di Shaklee. Tak perlu cari di tempat lain. Kita dah ada Vitalize. Okay. Yang memberikan 25 jenis vitamins dan minerals. Okay, lengkap bersama dengan 600 miligram mcg folic acid juga, sangat bagus. Dan dia juga ada patented micro coating delivery system yang memastikan penyerapan folic acid tu. So sangat-sangat special lah Vitalize ni. Okay, alright, kita pergi kepada yang seterusnya, nutrien kalsium. Okay, anda tahu tak kalau ibu pregnant tu dia tak cukup ambil kalsium, apa akan jadi pada bayi tu? Tahu tak? Kalau seorang ibu yang pregnant kan, dia tak cukup ambil kalsium, bayi tu akan serap daripada kalsium yang berada pada tulang ibu tu. Menyebabkan yes, betul Yushima, tulang tak kuat. Tulang ibu tu dia akan jadi tak kuat sebab baby dalam rahim tu dia akan serap dekat kalsium yang dekat berada pada tulang ibu itu. So that's why penting untuk make sure kalau ada anyone prospect ke, masukkan nutrisi kalsium ni dalam recommendation anda so that dia boleh dapat kalsium yang cukup untuk tulang yang sihat. Dan bukan tu sahaja, bukan untuk tulang saja, tapi juga untuk make sure muscle otot-otot yang untuk contraction uterus kan kita punya uterus akan expand ketika hamil. So kalsium ni bantu untuk regulate balik masa contraction tu, untuk kurangkan risiko cramp lah. Okay, itu adalah untuk kalsium. Dan bukan tu sahaja, dia juga bantu untuk kurangkan risiko komplikasi kehamilan macam preeclampsia ataupun kelahiran pramatang. So yang ni adalah antara yang boleh bantulah kita untuk kurangkan komplikasi ketika kehamilan. So, kita dah ada Osteonutrix yang memberikan kalsium, bukan sekadar kalsium tapi juga kita gabungkan dengan 7 jenis nutrien. So, tak perlu nak cari dekat nutrien yang lain, kita dah ada kalsium dan juga nutrien-nutrien yang lain, kalsium, vitamin D, magnesium, zinc, coprum dan sebagainya yang bantu untuk kesihatan tulang. Okay, so anda boleh suggestkan this product. Okay, jom kita tengok video ini apa yang berlaku semasa kehamilan. As pregnancy progresses, the uterus expands upward and outward with the growing fetus. To make room, hormones called progesterone and relaxin signal muscles to loosen. The muscles that propel food and waste through the digestive tract also loosen, which makes them sluggish, causing constipation as passage through the tract slows down. Loosened muscles at the top of the stomach might allow acid to escape into the esophagus and throat, causing heartburn and reflux. These changes can worsen morning sickness, which is caused in part by the hormone HCG, and can also happen at other times of day. As the uterus grows, it pushes on the diaphragm, the muscle that expands and contracts the chest with each breath. This limits the diaphragm's range. To compensate, the hormone progesterone acts as a respiratory stimulant, making the pregnant woman breathe faster so both she and the baby can both get enough oxygen with less lung capacity. This all may leave the pregnant woman feeling short of breath. Meanwhile, the kidneys make more erythropoietin, a hormone that increases red blood cell production. The kidneys also keep extra water and salt rather than filtering it out into urine to build up the volume of the blood. A pregnant woman's blood volume increases by 50% or more, but it's also a bit diluted because it only has 25% more red blood cells. Usually, the body makes blood cells using iron from our food, but during pregnancy, the fetus is also building its own blood supply from nutrients in the mother's food, leaving less iron and other nutrients for the mother. The heart has to work extra hard to pump all this blood through the body and placenta.
Okey, itu dia tadilah apa yang berlaku. Macam-macam perubahan kan badan wanita yang pregnant ni ketika hamil. Okey, so As selain tu saya nak share jugalah ini antara cabaran-cabaran yang dilalui oleh customer ataupun yang sedang pregnant kan. Kalau anda jumpa je yang pregnant, bukan saja anda boleh suggest 4 nutrien tadi yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau mereka ada masalah-masalah yang ni seperti pedih ulu hati ke, sembelit, okey rasa cramp, sakit belakang pun anda boleh suggest nutrien untuk bantu kurangkan rasa cabaran-cabaran ni lah. Okey. Alright. So untuk yang pertama sekali, okey, yang mengalami mabuk hamil, okey. So kalau anda jumpa je kan yang selalu mual-mual, usually mereka ni ia akan jadi pada 4 hingga 6 minggu after conception kan. So anda boleh dia boleh jadi sampai 4 bulan pertama ketika pregnancy. So anda boleh suggest kepada mereka lah ni tips-tips dia, okey. Anda boleh suggest untuk ambil vitamin B6, okey, untuk kurangkan menangani rasa loya-loya, mual-mual ketika bersalin sebab vitamin B6 ni dia bantu untuk hantar signal untuk hasilkan satu hormon ni, okey, untuk bantu kurangkan rasa sakit rasa bukan sakit lah loya-loya ketika hamil tu, okey. Alright, dan juga ambillah suplemen kesihatan yang boleh bantu. Okey, kalau rasa kepenatan, yang ni memang usually akan rasa mostly wanita yang pregnant akan rasa kan. Okey, so kalau penat boleh terus suggest untuk ambil zat besi, okey, ambil iron, vitamin B untuk bantu untuk sokong penghasilan sel darah merah untuk kurangkan rasa penat tu lah, dan juga ambil lah protein, tambah dengan protein. Alright. Alright, seterusnya kaki kejang saya pergi dengan sekilas saja. Okey, kaki kejang yang ni memang usually akan rasa bolehlah urut. Kita ada minyak magnesium. Okey, kalau anda dah tahu yang pernah yang anda beli, okey, set mama prenatal dah ada, kita ada minyak magnesium, okey. Dan juga bolehlah ambil suplemen kalsium dan magnesium lah untuk kurangkan rasa kaki kejang. Dan untuk sakit belakang, okey, sakit belakang yang ni memang selalu sangat akan terjadi. Selain anda boleh sharekan kepada customer anda tips-tips ni, anda boleh masukkan juga nutrien-nutrien yang kita ada ni seperti omega 3 kan, yang boleh bantu untuk kurangkan keradangan dan juga boleh tambah dengan kalsium. So ini semua adalah antara yang boleh membantu anda untuk rasa untuk tambah sel, untuk upsell, untuk bantu anda menjual lah kita punya produk di Shaklee ni, di samping untuk anda bagi tips-tips. Okay, alright. So itu adalah untuk itu sahaja untuk set prenatal mama. Sekarang ni saya nak teruskan pula. Okay, dah hamil, of course nanti lepas 9 bulan akan bersalin. So saya nak jemput Dayah untuk teruskan dengan set selepas bersalin. Okay, postnatal mama wellness set. Dipersilakan Dayah. Okay, terima kasih Finas. Semua boleh dengar suara saya tak? Kalau boleh komen satu-satu boleh. Okay. So, terima kasih Finas sebab di atas perkongsian tadi. So tadi Finas dah explain mengenai keperluan-keperluan ibu mengandung. So sekarang part saya akan explain mengenai keperluan-keperluan selepas kelahiran. So sebelum tu saya nak share screen terlebih dahulu. Okay, so selalunya bila kita bercakap mengenai kehamilan, selalunya kita akan beri perhatian lebih kepada ibu-ibu yang tengah hamil. Tapi kalau kita perasan dekat Malaysia sekarang ni ataupun orang-orang sekeliling kita lah, kita lebih beri perhatian kepada ibu yang mengandung, tapi kita kurang beri perhatian kepada ibu-ibu yang dah bersalin. Selalunya bila ibu-ibu ni dah bersalin, perhatian, attention, family, suami dan sebagainya, dia akan shift lebih kepada bayi. Tapi sebenarnya, ibu-ibu yang selepas bersalin ni pun, dia memerlukan perhatian yang secukupnya. Sebab apa? Kalau kita tengok ibu-ibu yang bersalin ni, dia banyak deal ataupun dia banyak struggle dengan nak sembuhkan diri dia, kemudian dia nak kena berjaga selalu untuk bagi susu dekat anak,
dan setengah-setengah tu dia struggle dengan masalah kurang susu dan sebagainya. Dan perkara-perkara ni sebenarnya bukan sahaja boleh bagi efek kepada kesihatan dia secara fizikal, tapi sebenarnya boleh juga bagi kesan kepada emosi ataupun mood ibu tu lah. So kami di sini Shaklee, sebab itulah kita sediakan 2 set untuk ibu hamil dan juga untuk kita juga bantu dan juga sokong ibu-ibu yang selepas bersalin. Jadi bila kita bercakap mengenai ibu-ibu yang dah bersalin ni, apa keperluan-keperluan penting ni adalah macam yang anda dapat nampak dekat sini lah. Okay, so kalau nampak dekat sini kita ada 4 nutrien penting bila kita cakap mengenai ibu-ibu yang dah bersalin, iaitu yang pertama protein, yang kedua asid lemak omega 3, kemudian alfalfa dan juga kalsium. Dan sebenarnya keempat-empat ni kalau kita tengok ada yang sama dengan set prenatal tadi ataupun set kehamilan tadi. Jadi mungkin bila kita nak explain dekat customer ni kadang-kadang kita jadi macam keliru sikit. So kalau nak senang ingat, sebenarnya ingat 1 poin je untuk setiap nutrien. Sebagai contoh untuk protein ni ingat protein untuk support penyembuhan ibu. Kemudian yang kedua omega 3. Omega 3 untuk apa? Untuk bantu dari segi mood ibu tu dan juga untuk support perkembangan minda dan juga saraf bayi. Kemudian yang ketiga alfalfa. Alfalfa ni satu, selain daripada dia dapat merangsang penghasilan susu, alfalfa ni juga dia bagus dari segi digestion dan juga untuk baby tu juga kita akan bincangkan kemudian. Kemudian yang terakhir sekali kalsium. Kalsium ni fungsi dia untuk gantikan balik kalsium dalam badan ibu yang hilang ataupun yang berkurangan semasa proses kehamilan. Okey, so sekarang jom kita nak pergi satu persatu untuk nutrien-nutrien ni untuk kita tengok lagi apa lagi fungsi nutrien-nutrien ni untuk ibu dan juga bayi. Okey, so yang pertama macam yang kita cakapkan tadi protein. So apa fungsi protein ni? Macam kita tahu protein ni dia adalah binaan blok asas. Jadi binaan blok asas dia sebenarnya dapat bantu untuk support penyembuhan lah. Kalau tengok ibu-ibu kan yang lepas bersalin selalunya dia nak sembuh. Mungkin ada yang bersalin secara caesar ataupun yang bersalin secara normal, mungkin ada berlaku koyakan pada perineal ataupun pada bahagian sulit tu ada berlaku koyakan, jadi perlukan penyembuhan. Dan sepanjang mengandung juga kalau kita tengok badan-badan ibu ni dia meregang. Uterus, kemudian tisu-tisu perut, tisu-tisu badan semua meregang. Jadi untuk dia kembali kepada bentuk yang asal pun sebenarnya dia perlukan protein lah untuk support. Jadi di sinilah fungsi protein itu penting untuk support penyembuhan, untuk repair balik otot, tisu dan juga kulit ibu tadilah. Dan yang seterusnya, kalau kita bercakap mengenai protein, dekat Shaklee sendiri kita tekankan protein tumbuhan. Dan protein tumbuhan yang kita tekankan tak lain tak bukan adalah protein soya lah. Okay? Dan kalau kita tengok ibu-ibu yang selepas bersalin ni sebenarnya dia memerlukan tenaga yang cukup sebab dia nak bangun pada waktu malam. Kemudian dia kena menyusukan. Kalau yang biasa menyusukan dia tahu sebenarnya menyusukan ni adalah satu proses yang sangat-sangat memenatkan. Terutamanya ibu-ibu yang bekerja. Dengan nak bekerja kemudian nak pam susu, jadi benda ni adalah sesuatu yang sangat memenatkan lah. Jadi memerlukan tenaga yang mencukupi. Jadi apa solusi dia adalah dengan ambil protein tumbuhan. Sebab protein tumbuhan ni dia rendah indeks gliksemik. Jadi bila rendah indeks gliksemik sebenarnya dia dapat bantu ibu tu untuk kekal kenyang dan satu lagi dia dapat bantu untuk bagi tenaga berpanjangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga, kalau kita tengok kebanyakan ibu-ibu yang mungkin pertama kali melahirkan anak, selalunya dia masih dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin dari segi penghasilan susu pun dia agak struggle lah. Dan dari segi situ juga kalau kita tengok penghasilan susu dia agak sedikit. Jadi ibu-ibu ni dia akan struggle. Jadi kita nasihatkan juga untuk ambil protein soya. Kenapa? Sebab kalau kita tengok dalam protein soya ni dia ada isoflavone. Di mana isoflavone ni dia ada satu kebolehan, dia boleh tiru kesan estrogen. Di mana dia dapat rangsang kelenjar susu ibu, jadi dia akan menyebabkan penghasilan susu tu akan semakin banyak lah. Jadi sedikit sebanyak dia dapat bantu ibu-ibu yang sedang dalam usaha untuk menyusukan bayi. Dan bila kita bercakap mengenai protein juga, sebenarnya mungkin ada yang tertanya-tanya untuk protein ni sebenarnya berapa banyak yang kita kena ambil. Jadi sebenarnya anda boleh refer dekat kotak dekat bawah ni lah. Kalau untuk first month selepas bersalin kena ambil banyak mana, kemudian second month selepas bersalin banyak mana yang kena ambil. Okay, dan macam kita cakapkan tadi, di Shaklee kita ada ESP, of course lah ESP ni adalah protein soya. Dan kalau kat sini anda sebagai seller, anda kena tahulah Shaklee difference, ESP tu sendirilah supaya anda dapat explain kepada customer. Macam yang kita ada mention tadi, dia rendah
indeks glycemic. Kemudian satu lagi yang menariknya mengenai ESP ni, sebab dia tinggi dengan kalsium. So dia dapat bantu jugalah dari segi kesihatan ibu selepas mengandung. Okey. Dan kemudian itu yang pertama, protein. Kemudian kita pergi pula kepada nutrien yang kedua. Kemudian kalau kita tengok dari segi nutrien yang kedua, ini adalah asid lemak omega 3. Kemudian kalau kita tengok asid lemak omega 3, sebenarnya memang kita kaitkan dengan sistem saraf bayi lah. Okey, sebab ibu-ibu yang menyusu ni sebenarnya setiap apa yang ibu-ibu ni makan, itulah anak dia akan dapat. Jadi kalau ibu-ibu ni cukup nutrien, cukuplah nutrien yang bayi tu akan dapat. Jadi bila ibu-ibu ambil omega 3 cukup, sebenarnya dia dapat bantu jugalah untuk anak-anak tu dapat keperluan omega 3 yang mencukupi, dapat bantu untuk perkembangan minda, dapat juga bantu dari segi perkembangan saraf. Dan selain tu yang paling penting sebenarnya bila kita bercakap mengenai omega 3 ni untuk ibu-ibu yang selepas bersalin ni adalah dia disebabkan manfaat dia untuk sebenarnya membantu dari segi masalah postpartum depression ataupun baby's blues ataupun kemurungan selepas bersalin. Ini adalah antara perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan sebenarnya banyak ibu-ibu yang menghadapi masalah ni. Mungkin ada yang menghadapi tapi tak teruk dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, saya rasa beberapa bulan lepas dalam tahun ni juga ada kes ibu yang meninggal dunia disebabkan postpartum depression dekat Terengganu. Ingat tak? So, itu menunjukkan yang postpartum depression ni bukan perkara yang main-main. Jadi ibu-ibu yang selepas bersalin ni memang sangat-sangat perlukan sokongan yang cukup dan nutrien yang baguslah untuk support kesihatan emosi dan juga kesihatan fizikal. Dan menurut kajian-kajian, ada banyak-banyak kajian yang dibuat, sebenarnya mereka dapati yang omega 3 ataupun EPA itu sendiri, dia dapat bantu untuk support mood ibu yang selepas bersalin. Ataupun dia juga dapat, sebenarnya EPA ni juga digunakan sebagai salah satu rawatan untuk ibu-ibu yang mengalami kemurungan selepas bersalin. Dia dapat bagi ibu-ibu ni lebih happy, lebih gembira. Dan selain daripada itu juga, sebabkan asid lemak omega 3 ni dia ada ciri anti radang, jadi sebenarnya dia dapat bantu untuk sokong proses pemulihan jugalah. Sebab selalunya ada sesetengah tu, bila dia ada luka-luka, dia akan sebabkan pembengkakan, sebabkan radang. Jadi omega 3 ni dapat bantu untuk kurangkan radang untuk support proses penyembuhan. Dan ni adalah keistimewaan omega guard ataupun suplemen asid lemak omega 3 yang kita ada dekat Shaklee lah. Jadi jangan risau, kalau anda nak explain dekat customer, anda tak perlu ingat ke 6 poin ni. Mungkin anda just pick 3 poin penting untuk anda explain. Mungkin yang pertama, anda dia dengan EPA, DHA, di mana EPA dan DHA ni memang antara nutrien yang sangat-sangat penting untuk perkembangan otak dan juga perkembangan sistem saraf bayi. Kemudian selain daripada itu juga, omega guard ni dia selamat. Mungkin ada ibu-ibu yang risau nak ambil kan, sebab takut, sebab omega guard ni selalunya kita kaitkan dengan omega 3 ni selalunya kita akan kaitkan dengan mungkin heavy metal dan sebagainya. Mungkin ada ibu-ibu yang takut sebab dia nak menyusukan kan. So jangan risau, omega guard kita memang diperakui selamat, diperakui tulen, so tak perlu risau. Ibu-ibu yang menyusukan tak perlu risau, insya-Allah selamat untuk mereka ambil dan selamat juga untuk bayi mereka lah. Okey. Itu yang kedua. Kejap saya nak tengok komen. Okey. Okey, kemudian kita pergi pula kepada nutrien yang ketiga, alfalfa. Jadi mungkin ada yang baru yang tak berapa familiar dengan alfalfa. Jadi kenapa kita sertakan alfalfa ni sebagai salah satu produk dalam set postnatal. Okey, yang pertama sekali, antara masalah yang ibu-ibu ni hadapi lepas bersalin adalah masalah sembelit. Susah nak buang air besar. Dan kalau yang pernah bersalin tu, mereka tahulah betapa siksanya kalau sembelit lepas bersalin. Kan? Sebab dari tengah dalam proses recovery, ada yang luka, kemudian ada masalah sembelit pula. So sangat-sangat menakutkanlah sebenarnya. Jadi, kenapa kita syorkan alfalfa? Yang pertama sekali adalah disebabkan kalau kita tengok alfalfa ni, dia ada satu ciri yang dipanggil sebagai galactogog. Di mana galactogog ni dia dapat bantu untuk tingkatkan penghasilan susu ibu. Jadi kalau zaman dulu-dulu, lembu tenusu, lembu yang menghasilkan susu tu, sebenarnya petani dia akan bagi lembu-lembu ni makan alfalfa. Sebab bila dia makan alfalfa, sebenarnya penghasilan susu dia akan semakin banyak.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alfalfa ni juga sebenarnya dia tinggi dengan prebiotik. Kemudian dia juga tinggi dengan enzim-enzim penghadaman lah. Macam amylase, lipase, protease. Jadi bila dia ada enzim-enzim penghadaman dan juga prebiotik ni, sebenarnya dia dapat bantu untuk tingkatkan sistem penghadaman. Kemudian dia dapat bantulah dari segi masalah sembelit ataupun masalah penghadaman dan sebagainya lah. Jadi sebab tu kita syorkan ibu-ibu untuk ambil alfalfa. Dan yang ketiga, kenapa kita syorkan alfalfa ni untuk ibu-ibu ambil? Sebab sebenarnya alfalfa ni sebab dia tinggi prebiotik. Jadi bila dia tinggi prebiotik, sebenarnya dia dapat bantu untuk support perkembangan ataupun growth bakteria-bakteria baik. Jadi bila bakteria-bakteria baik ni cukup dalam badan ibu, ibu dapat salurkan kepada anak. Jadi kenapa bayi ni penting untuk dia ada cukup bakteria-bakteria baik? So jom kita tengok video ni terlebih dahulu. So saya akan explain dengan lebih lanjut lah sekejap lagi. Your body is home to trillions of bacteria and other tiny organisms that can only be seen with a microscope. The vast universe of these organisms, or microbes, living in and on your body is known as the human microbiome. We now understand that the microbiome, and particularly the microbes in the gut, where most of them live, play a key role in nearly every aspect of our health and well-being, especially during childhood. Beginning at birth, microbes in the gut perform important duties such as helping us to break down and absorb food, protecting the gut from harmful organisms, and helping to train a child's developing immune system to defend the body from infections and illnesses. The Child Cohort Study is a unique Canadian research project that has been studying the microbiome and the health and development of nearly 3,500 children across the country from pregnancy to school age and beyond. By following these children and their families over many years, Child has made exciting discoveries about how the types and balance of certain bacteria can shape health, and how changes to the microbiome may partly explain the shifting rates of childhood asthma, allergies, obesity, and other chronic diseases. Among other studies, child research has found that the way a baby is born can have an effect on the gut microbiome. Babies born by cesarean section have a different microbiome compared to babies who are born vaginally and exposed to microbes from mom in the birth canal. Babies of mothers who received antibiotics during labor are also more likely to have changes in their gut microbiome. While antibiotics kill harmful microbes that cause infection, they can wipe out good ones too, which may lead to babies having a higher risk of childhood allergies and other conditions down the road. Okey, tu tadi sebenarnya adalah video yang dia explain lah kepentingan populasi bakteria baik kepada perkembangan bayi sebenarnya. Okey, sebenarnya apa yang video tadi ni dia terangkan, okey, sebenarnya dalam badan kita macam kita tahu, dekat badan kita terutamanya dalam usus kita ni dia ada bakteria baik dan ada bakteria jahat lah. So yang penting adalah bakteria baik. So kenapa bakteria baik ni penting untuk bayi yang baru lahir? Satunya adalah bila bakteria baik, populasi dia cukup, sebenarnya dia dapat bantu untuk support kesihatan baby. Di mana daripada research tadi ni kita dapat tengok baby yang bakteria baik dalam badan yang mencukupi ni sebenarnya dia ada risiko yang lebih rendah untuk terkena alergi. Kemudian dia juga ada risiko yang lebih rendah untuk mendapat masalah obesiti bila dia dah besar. Dan dia juga ada risiko yang lebih rendah untuk terkena penyakit-penyakit penyakit-penyakit macam diabetes ataupun tekanan darah tinggi dan sebagainya lah bila dia besar. Jadi sebab itulah mengapa pentingnya untuk ibu dia makan nutrien yang dapat support penghasilan ataupun pertumbuhan bakteria-bakteria baik. Sebab melalui susu dia nanti dia akan salurkan bakteria-bakteria baik itu kepada bayi lah. Okay, so that's why kita sertakan juga alfalfa ni sebagai salah satu produk dalam postnatal set. Dan bila kita tengok, ni adalah keistimewaan alfalfa kompleks daripada Shaklee, di mana satu kita tengok yang memang lain daripada produk-produk alfalfa di luar sana adalah yang satu, kebanyakan produk-produk dekat luar sana dia gunakan alfalfa sprout.
ataupun pada bahagian pucuk tu lah. Tapi untuk untuk alfalfa daripada Shaklee, kita cuma harvest dia bila dia dah sampai umur 2 tahun. Jadi kenapa kita tunggu sampai umur dia 2 tahun? Sebab kita nak pastikan alfalfa ni dia dapat nutrien yang optimum, nutrien yang maksimum lah. Kemudian baru kita harvest, kemudian kita jadikan alfalfa. Jadi maksudnya bila anda ambil alfalfa ni sebenarnya anda dapat nutrien-nutrien, mineral, vitamin yang maksimum lah. Okey. Kemudian, ni adalah nutrien yang terakhir, iaitu kalsium. Tadi kalau kita tengok dalam prenatal set pun kita ada juga kalsium, sama juga postnatal set pun kita ada juga kalsium lah. Okey. Yang pertama sekali, fungsi dia adalah untuk support bina tulang bayi kan, sebab bayi masih menyusu, ibu of course lah kena ambil kalsium yang mencukupi so that susu yang ibu hasilkan tu cukup kalsium, dapat support perkembangan tulang bayi. Dan seterusnya juga kenapa kalsium penting ibu-ibu yang boleh hasilkan ini adalah untuk ibu-ibu itu top adik-adik kalsium dalam badan dia. Sebab macam yang saya ceritakan tadi, kalau buatlah berhamil kan, kalau ibu mengandungan badan dia tak cukup kalsium, badan dia akan makan bayi. Jadi kalau dia ada susu dan sebagainya, kalsium tu dia akan pergi kepada bayi lebih dahulu. Dan even pun kalsium itu akan pergi kepada bayi terlebih dahulu. Jadi dia akan menyebabkan bekalan kalsium dalam badan ibu ni berkurang. Jadi sebab itulah even selepas dah melahirkan pun kena still continue ambil kalsium untuk top up balik kalsium-kalsium yang hilang tadilah. Okey, dan selain daripada tu, semasa menyusu pun sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, ibu-ibu pun akan kehilangan kalsium juga. Jadi semakin bayi tu besar, semakin banyak kalsium daripada badan ibu yang akan hilang. Sebab keperluan kalsium baby pun akan semakin meningkat lah. Jadi make sure, surekan ibu-ibu customer-customer untuk continue ambil kalsium. Tambah-tambah lagi kalau perempuan, kita memang sangat, orang kata, kritikal lah. Kita punya keperluan kalsium ni bermula daripada sebelum hamil lagi sampai kita meningkat usia. Sebenarnya sangat-sangat penting lah. Okay, so ini adalah Shaklee difference untuk Shaklee Osteonutrix. Kalau kita tengok, Shaklee Osteonutrix bukan sahaja ada kalsium, tapi dia juga lengkap dengan nutrien-nutrien lain lah, macam vitamin D, magnesium, zinc, kuprum, mangan, boron, di mana nutrien-nutrien ni dia ada fungsi-fungsi yang tersendiri lah, okay, untuk support kesihatan tulang. Okay, dan ini adalah Shaklee difference untuk Osteonutrix juga. Okey, so sekarang kita nak tengok apa cabaran-cabaran yang ibu-ibu ni hadapi selepas bersalin. Jadi sebelum tu jom kita tengok video ni lah.
Okey. Tu adalah summary lah, video summary yang nak tunjuk apa yang berlaku semasa proses kelahiran, kemudian cabaran-cabaran yang ibu-ibu hadapi semasa kelahiran dan juga selepas kelahiran. So kita dapat tengoklah ada koyakan masa nak melahirkan, kemudian turun naik hormon semasa nak melahirkan dan kemudiannya after effect bersalin tu pun banyak. So adalah itu antara cabaran-cabaran yang ibu kena lalui dan of course lah ibu kena dapatkan sokongan yang cukup, kemudian kena pastikan juga dapatkan nutrien-nutrien yang mencukupi untuk kuatkan badan ibu itu sendirilah. Okey. So, sekarang kita nak tengok pula apa cabaran-cabaran ibu-ibu yang selepas bersalin. Tadi kita ada bincangkan sedikit lah. So, dekat sini kalau kita tengok, ini adalah summary lah. Kemudian antara cabarannya adalah semelit, baby blues, kemudian keguguran rambut disebabkan oleh hormon, kemudian masalah dari segi kurang berskalian susu, kemudian sakit pada bahagian rahim dan juga sakit pada bahagian luka lah. So kemudian sekarang saya nak sharekan apa antara tips-tips lah yang kita boleh kongsikan untuk membantu. Ini sebenarnya anda boleh gunakan material untuk anda hantar kepada customer-customer anda untuk follow up ataupun untuk anda build ataupun nak start conversation dengan customer. Sebenarnya anda boleh gunakan material ataupun slide-slide yang kita ada ni lah. Okey, so yang pertama kalau kita tengok dekat sini adalah dari segi kemurungan. Kemurungan ataupun masalah perguguran rambut. Ini saya pasti banyak ramai ibu-ibu yang menghadapi masalah ni lah, terutamanya perguguran rambut. Jadi, ni adalah tips-tips yang anda dapat kongsikan, anda boleh kongsikan dengan customer-customer ataupun downline anda. Dan kalau dari segi nutrisi, apa yang anda boleh syorkan adalah zat besi dan juga B-kompleks lah. Sebab B-kompleks ni antara nutrien yang penting untuk suburkan balik kulit kepada, kemudian dapat lebatkan rambut balik dah. Dan juga protein, di mana kalau kita tengok protein ni dia ada building block, dia dapat bantu jugalah untuk pertumbuhan rambut dan sebagainya. Kemudian kita juga ada dekat sini masalah yang ramai ibu-ibu yang hadapi dan kadang-kadang masalah ni menyebabkan mereka rasa stres, menyebabkan mereka rasa tertekan, iaitu masalah kurang bekalan susu. Jadi bila deal dengan masalah kurang bekalan susu ni, satunya adalah kena pastikan ibu ni tak stres dan kemudian kena support dari segi nutrition lah, iaitu dari segi protein, dari segi air. Kemudian boleh juga ambil alfalfa untuk tingkatkan penghasilan susu ibu. Dan yang seterusnya, macam kita tengok tadi, luka ataupun ketidakselesaan lah selepas bersalin. Nak sembuhkan luka lagi, kemudian fokus untuk baby lagi. So itu adalah antara cabaran lah. Jadi of course ibu sendiri kena makan nutrisi untuk pastikan ibu dapat sembuh dalam keadaan yang sempurna lah. Okey, dan ni adalah antara tips macam mana nak sembuh dengan baik. Itu ibu sendiri dia kena berehat, dapatkan rehat yang secukupnya. Kemudian dari segi nutrisi, dia kena ambil protein, vitamin C dan juga omega 3 lah. Ini antara 3 nutrien utama untuk sokong penyembuhan luka. Okey, so ni adalah set postnatal ataupun set selepas kelahiran. Dan satu lagi kalau kita tengok kan, selalunya lah bila ibu-ibu yang melahirkan ni, selalunya kita sebagai kawan, sebagai family dan sebagainya, kita lebih fokus untuk beli something untuk bayi, betul tak? Bila saya ada tengok satu video sharing daripada kawan saya sendirilah, sebenarnya dia cakap bila ibu ni bersalin, kebanyakan orang akan fokus kepada baby. Kebanyakan orang akan nak beli baju, nak beli itu ini dekat baby. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, keperluan bayi ni sebenarnya dah cukup. Ibu bapa dia sebenarnya, even sebelum bayi tu lahir lagi, ibu bapa dah beli keperluan bayi ni dah cukup dah sebenarnya. Tapi instead of kita fokus kepada bayi, why not sekarang ni kita fokus juga kepada ibu. So ibu-ibu yang lepas bersalin ni, kita tahu mereka baru lepas hadapi satu fasa yang traumatik. Trauma yang menyakitkan. Jadi kita bagi mereka sokongan emosi, mungkin ada yang nak hadiahkan set-set postnatal ni kepada ibu-ibu juga. Ini merupakan adalah salah satu idea yang bagus jugalah. Kita support dari segi nutrisi untuk kesihatan fizikal, emosi dan juga mood ibu. Okey. Dan kalau kita tengok dekat sini dalam postnatal, kita ada tambahan produk embun by Tanah Merah, di mana sekarang ni saya nak pass kepada Sarah untuk Sarah train ataupun introduce produk embun by Tanah Merah. Jadi dipersilakan Sarah.
Terima kasih Daya dan Finas. Okey, lepas 1 jam, banyak kan information yang dikongsi oleh Finas, oleh Daya tadi tentang prenatal and juga postnatal nutrition lah untuk anda tahu. Okey, yang seterusnya ni adalah produk yang baru yang saya nak share dengan anda tentang produk. Kejap saya nak share screen. Tanah merah. Dah try tanah merah? Siapa dah pergi branch untuk buat try, kan kita dah letak tester kan dekat setiap branch, kita dah letak tester produk tanah merah. So untuk anda yang nak cuba untuk bau macam mana, nak feel lah, especially dia punya oil, dia punya gel, anda boleh pergi dekat branch untuk cuba. Tapi yang sachet tu tak boleh lah bawa balik, boleh bau sahaja. Dah bau-bau kan. Okay. Actually kan produk embun ni dia bukan sahaja untuk ibu yang mengandung dan menyusu. Tapi kalau untuk ibu yang mengandung, prenatal, postnatal mamis, memang sesuai sebab kita nak complementkan dengan nutrisi daripada dalaman. Tapi untuk luaran tu, untuk bagi ibu tu, macam tadi Daya ada highlight, ramai orang fokus dekat baby, tapi mak macam mana? So ini untuk ibu lah, jaga ibu. Tak sabar nak pergi branch Jumaat ni. Pernah try tanah merah? Tanah merah, okey. Ada ingat tanah merah ni sama tak embun dengan kita namakan embun? Cuba anda cari produk embun. Ada tak? Tak ada brand yang sama sebenarnya. Okey, Shaklee kita collaborate dengan Tanah Merah dan kita namakan kita punya produk-produk ni adalah Embun. Embun by Tanah Merah, eksklusif hanya untuk Shaklee. So kalau siapa-siapa pergi Tanah Merah punya kedai ke branch ke, dia tak akan dapat formulasi yang sama, formulation yang sama dengan apa yang ada dekat Embun lah, dekat Shaklee. Okey, and then bercakap tentang Tanah Merah. Okay, kenapa kita collaborate dengan Tanah Merah? Kenapa Shaklee pilih Tanah Merah? Okay, sebenarnya Tanah Merah ni dia mempunyai kata value ataupun pegangan ataupun falsafah dia sama dengan Shaklee. Dia hampir sama lah. Maksudnya apa yang Tanah Merah ni fokus adalah kepada produk-produk yang organik, produk-produk yang semula jadi, produk yang natural, yang pure, yang autentik. Maksudnya dari segi falsafah kita sama. Itu apa yang Tanah Merah kata sama dengan Shaklee. Okay, dan produk embun ni juga sebenarnya kan, dia produk ni formulation yang kita buat ni memang khas untuk Shaklee. Untuk kita bawa masuk dan untuk kita launch dengan Shaklee ni, untuk collaborate bersama dengan Shaklee ni, sebenarnya embun punya formulation ni kita dah hantar dekat US, dekat R&D team, dekat saintis Shaklee US tu untuk buat test dulu. Actually kita pernah meeting lah dalam 2 tahun lepas, lebih kurang macam tu, untuk improvise dia punya formulation, untuk make sure ikut standard Shaklee. Standard Shaklee sebenarnya memang sangat-sangat tinggi. Bukan simply bagi terus dulu approve, tak. Memang ada step by step, memang ada syarat dia, memang ada standard dia. Memang kita ada letak kata standard yang Shaklee yang nak yang membolehkan kita nak collaborate dengan embun ni dekat Malaysia sajalah, lokal, sebab Tanah Merah ni adalah produk Malaysia. Dia produk lokal yang hampir sama dia punya value lah kan. Okay, dan bila kita lihat kepada Tanah Merah punya embun punya produk ni, produk embun ni adalah produk yang dia dari segi perbezaan formulation yang kita buat tu, okay, dan juga ingredient yang kita tambah dalam setiap produk embun ni, 4 ni, kita ada tambah dengan bentung ginger. Itu yang tak ada dekat produk yang lain. Bentung ginger ni orang kata lah halia je lah, halia memang kat rumah ada halia tak? Orang masak ayam kan sebenarnya halia kan. Masak ikan steam kita letak halia, tapi halia ni tak sama tau. Bentung ginger ni dia bentung ni tempat asal usul ginger ni sebenarnya. Dia punya homeland dia memang dekat bentung. Okay, dan bentung ginger ni kalau kita compare dengan ginger yang biasa, dia punya sifat dia lebih sihat, dia lebih gemuk, dia lebih besar, and dia punya nutrition dalam bentung ginger tu dia boleh tahan sampai berbulan-bulan. Kalau ginger biasa dia lebih kurus, lebih cepat kecut, dia lebih kecil, okay, dan dari segi nutrien dia cepat hilang lah. Dalam few week, beberapa minggu je dia akan cepat kurang nutrisi dalam tu, nutrien dia dalam tu. So that's why kita ambil bentung ginger. Okay, kita ada 4 produk dekat sini embun. Smooth tummy oil, relaxing magnesium gel, kita ada feminine herbal wash dan juga warming herbal bath. Jadi 4 ni dia mempunyai fungsi yang tertentu lah
yang kita akan pergi. Tapi ini apa yang saya sebutkan tadi dari segi kalau kata unique selling point embun ni sendirilah, kita memang gunakan bahan semula jadi yang tulen, yang hypoallergenic, yang lembut pada kulit, memang sesuai untuk semua golongan, okay? Dan memang tak ada bahan-bahan pewangi. Kalau korang bau yang dekat brush kan ada bau-bau macam wanginya, relaxnya, bestnya, actually semua tu daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan sahaja, tumbuhan dan mineral bumi. Yang kita gunakan yang natural lah semula jadi, kita tak ada bahan pengawet langsung. Tiada pun pewangi-pewangi tiruan, memang tak ada. Okey. Dan okey, saya nak pergi kepada kejap Okey, kalau ada soalan boleh tanya tau. Betul, tanya. Okey, so saya nak pergi kepada produk yang pertama iaitu Smooth Tummy Oil. Sekejap, anda nampak tak saya punya? Kejap saya nak stop share sekejap. Saya nak tunjuk produk tu. Nak tukar background. Okey, saya tak perlu letak background lah. Supaya semua orang boleh nampak. Okey. So, saya nak share balik screen. Okey, terima kasih masih bersama kami dah sejam. Okay, tak apa, bukan selalu, sebulan sekali jumpa kan. Okey, first, kita ada Smooth Tummy Oil. Okey, Smooth Tummy Oil ni, ini kotak dia dalam kotak yang sangat cantik lah. Kotak ni memang pegang pun tahu dah. Okay, dan dia punya botol yang kata kaca yang nampak eksklusif, Smooth Tummy Oil. Okey, ini adalah dalam berbentuk minyak, dalam bentuk oil. Okey, ini. Okey, dari segi tekstur dia, jika anda lihat saya tunjuk ini, kejap. Dia ada punya penutup ni, kena buka lah baru senang nak tuang. Okey. Bau dia memang sangat-sangat organik, semula jadi, memang sangat best lah. Saya terambil banyak sikit lah. Okey. Dan sapukan pada kulit lah. Dekat sini, Smooth Tummy Oil ni untuk ibu mengandung. Kalau lihat dalam bentuk gel dan oil, yang botol tu kita letak untuk prenatal, untuk ibu mengandung. Sebab apa? Sebab bila mengandung, senang dapat kesan rekahan ataupun stretch mark pada ibu. Memang kan, susah. Nak hilang pun kadang-kadang seumur hidup tak hilang. Tapi kalaulah ibu tu boleh jaga ataupun nak kurangkan kesan stretch mark, ini adalah yang sangat sesuai untuk guna. Bukan tu sahaja, kalau ibu yang tak mengandung nak guna, contohlah dia nak belilah set ni, walaupun dia bukan, tak semestinya untuk ibu hamil, untuk yang nak jaga kesihatan boleh ambil, and dia dapat tummy oil ni, dalam set ni, dia bantu juga untuk kurangkan selulit. Selulit, dia boleh kurangkan selulit juga. Dan bantu untuk menghasilkan kolagen lah yang ada dekat dengan kulit yang kita sapuh tu. Okey, kalau kita lihat pada ingredient yang kita gunakan, apa yang ada dalam ni, kita letak virgin coconut oil ataupun minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara ni dia memang sangat-sangat high in nutrition, memang sangat kata bernutrisi, dan dia ada satu compound yang kita panggil acid lauric. Lauric acid ni dia memang akan stimulate collagen dekat bahagian dermis kulit kita. Sebab bila ada stretch mark ataupun selulit, bahagian collagen, bahagian elastin, kita akan rosak. Dia akan menyebabkan kesan stretch mark tu. Okay, dan ini boleh membantu mengurangkan. Orang yang nak kulit yang cantik, perempuan yang nak jaga walaupun lepas beranak pun tak apa, ambil. Okay, dan bukan tu sahaja, dia ada squalene daripada tebu. Dan squalene ni dia akan melembabkan kulit. Sebab wanita ni bila lepas melahirkan anak, kita punya waktu mengandung, perubahan hormon akan berlaku, dan juga kulit kita pun akan jadi semakin kering kan, kulit makin kering. Jadi kalau kita nak bagi kulit kita sentiasa lembab, terjaga, dilindungi, squalene ni melindung daripada air itu terhidrat, hidrasi pada kulit tu. So dia akan mengekalkan kelembapan. Dia memang sangat bagus. Dekat Moisture Lock Day Cream kan yang orang pakai tu, dia ada squalene juga daripada tebu. Okey, dan yang terakhir, bentun ginger. Bentun ginger ni memang sangat banyak khasiat dia, macam saya cakap tadi. Okey, dan saya nak tambah satu lagi tentang bentun ginger ni. Bentun ginger sebenarnya dia harvest setahun sekali je tau.
Maksudnya dia nak betul-betul jaga, betul-betul serap all the nutrient dekat Bukit Bentong tu. Nak ambil semua nutrient masuk dalam apa, halia. Halia kan dalam family rhizome kan. Dia punya kata kalau family apa jenis tumbuhan tu. So dia nak serap sebanyak mana. And then dia ada banyak sangat nutrient dalam halia. Okay, dan halia ini juga sebenarnya adalah halia yang mengandungi pelbagai kata bioactive compound yang membantu untuk mengurangkan keradangan, memberi keselesaan pada kulit. Kalau ada kesan-kesan acne ke memang bagus jugalah sebenarnya. Kalau ada orang ada acne kat badan ke tak kisah, boleh pakai satu badan. Ia selamatlah untuk digunakan. Okey, ini adalah smooth tummy oil. Cara untuk menggunakan smooth tummy oil ni ni di dalam bentuk minyak, dalam bentuk minyak lah kan, oil. Tapi oil ni tapi kalau rumah anda macam kutub utara saya pasang aircon kuat kan, contoh sampai 20 darjah Celsius kat rumah tu, masuk rumah sejuk kan, dia akan beku tau. Bukan beku, dia akan sebab dia oil kan dia ada fatty kan, ada fat dalam tu sebab daripada virgin coconut oil, dia ada extract essential oil, so dia memang akan jadi beku tau. Tapi bila anda keluarkan dekat rumah yang suhu normal Malaysia ni, automatik dia akan jadi macam ni balik, macam minyak lah. Sebab dia original, dia tak ada tambahan, dia memang betul-betul pure. Kata orang Kedah panggil apa pure? Pure lah kot. Pure betul kan. Memang betul-betul inilah ekstrak daripada tumbuhan. Okey. Dan bila nak tengok cara untuk nak gunakan bila macam nak pakai smooth tummy oil ni, okay, the best time untuk pakai adalah waktu kulit yang tengah bersih. Okay, lepas mandi lah. Biasanya kita mandi sekali, sehari pakai 2 kali. 3 kali, 4 kali. Actually anytime lepas mandi pun boleh. Lebih 2 kali pun tak ada masalah, pakai, boleh pakai. Okay, dan untuk bagi absorption yang terbaik adalah gunakan tapak tangan. Actually letakkan tapak tangan. Okay, buat macam ni. Okay, lepas tu anda buat bulatan. Buat 5 pusingan satu. Minimum lah at least. Kalau lagi rajin, ada masa boleh buat lebih. Okay, 5 pusingan 3 kali, urut-urut. Lagi tempat yang pregnant. Sebab ada yang concern, kalau saya pregnant selamat tak kat bayi saya, sebab takut dia absorb dekat bayi ke, tak bahaya ke? Tak bahaya, memang sesuai untuk ibu hamil. Sebab natural, so dia tak ada apa-apa masalah lah. Okay, boleh gunakan dekat tempat perut ibu yang mengandung, kat mana-mana bahagian lah yang anda concern nak baiki skin texture. Bagi kurangkan nampak kedutan dan juga stretch mark dan juga selulit. Okey, bukan sahaja untuk ibu mengandung, sesiapa sahaja boleh guna smooth tummy oil ni. Okey, itu yang pertama, baru satu produk. Pendek saya ambil seproduk, okeylah. Boleh lagi masih okey ke? Boleh bakar lemak ke? Wan Syahidah ni bakar lemak, sila ambil omega dan lecithin. Bakar lemak. Okey, Wan Syahidah, orang yang nak kurus lah contoh kan, dia dah buat 30 day challenge, dah lose weight ni, kadang ada kesan-kesan selulit ni, ambil untuk hilangkan kesan selulit. Dia bukan untuk pecah lemak lah, untuk bantu hilangkan kesan selulit. Lepas 2 tahun boleh guna ke masaj payudara payudara ke, buat besar sikit tak? Okey, adakah soalan, adakah betul saya membacanya? Payudara besar ke? Ataupun parut? Maaf, saya tak faham siapa ni ratio. Lepas 2 tahun lahirkan anak, boleh guna? Boleh. Contohlah, lepas 2 tahun pun lahirkan anak, kadang dia ada stretch mark lagi. Nak pakai, nak kurangkan kesan tu, boleh, tak ada masalah. Pos dengar, alah produk baru ni. Korang semangat lah kan? Tak apa. Lepas ni boleh try, beli. Macam tadi masa Wan Mulyani, saya tak terbaca komen master tadi, kata saya pun tak mengandung pun beli kan, siapa nak pakai. Memang orang tak mengandung pakai je, boleh pakai. Saya pun teruja pakai benda ni. Memang saya tak minyak senyonyong. Minyak senyonyong. Kak Zura. Okay, next. Kita pergi gel. Okay. Yang seterusnya kita ada relaxing magnesium gel. Relaxing magnesium gel ni, okay, ini kotak dia lah. Dia lebih kurus sikit, dia punya kotak dia, dan ini dia punya botol dia lebih panjang sikit lah. Ini gemuk sikit, ini tinggi sikit. Dia kurus. Okay, ini dalam bentuk gel. Okay, ini lebih cepat mengeras.
lebih cepat dia mengeras compare dengan tadi lah seperti minyak, ini gel, dia lebih pekat tau. Sangat-sangat concentrate. Okay, dan relaxing magnesium gel ni memang sangat sesuai untuk ibu hamil yang especially yang susah nak tidur malam, yang sakit-sakit badan, yang ada masalah morning sickness, kan, ini adalah yang sesuai. Tadi Finas tadi share tentang tips macam mana nak kurangkan morning sickness kan, antaranya ambil B-complex lah, antara kata dari segi dalaman, ambil Vitalize juga sebab Vitalize ada magnesium. Okay, bila mengandung kita punya hormon ataupun ibu yang mengandung tu punya hormon, dia akan tinggi progesteron. Bila progesteron tu meninggi, dia akan menyebabkan level magnesium dalam badan dia akan berkurangan. Bila berkurangan dalam badan, magnesium berkurangan, dia boleh menyebabkan morning sickness. So antara apa cara ambil, antaranya ambil lah magnesium, top up balik. Sebab tu Vitalize sesuai untuk ambil, sebab dalam Vitalize kita ada magnesium. Okay, dan ambil B-complex jugalah, yang macam Finas explain tadi kan. Okay. Dan selain daripada makan dari segi dalaman, dicadangkan juga, okay, ambil juga magnesium yang boleh disapu. Sebab magnesium oil ni dia pure magnesium, dan bila kita sapu kat kulit, dia akan serap pada skin, dia akan serap pada kulit. Okay, produk ni sangat-sangat bagus, relaxing magnesium gel. Dia agak kata pekat, bila letak kat kulit dia macam rasa sticky sikit, tapi tak apa, anda biar je. Kalau tidur malam pakai kan, lama-lama kulit tu memang sangat lembap dan kulit tak kering. So korang pakailah everyday, contohlah pakailah bertahun-tahun, nanti kan kalau umur 50 tahun pun kurang kedutan kat kulit, betul. Dia memang sangat-sangat kata bagi kulit moist. Ini pun combine dengan smooth tummy oil lah, memang bagus. Okay. Jadi selain daripada itu, magnesium juga bagus untuk relaxkan otot. Sebab magnesium ni kita panggil sebagai mineral muscle relaxer. Muscle relaxer magnesium tau. Kalau kita combine dengan kalsium dari segi mungkin lagi bagus lah kan, bagi jaga otot, relax otot, lengahkan tidur. Tapi magnesium ni ada banyak lagi fungsi yang lain. Saya nak pergi kepada ingredient yang kita gunakan untuk kita hasilkan relaxing magnesium gel. Okay, first kali mestilah kita letak magnesium kan. Okay, magnesium ni adalah kita tak ambil daripada plant ataupun tumbuhan, tidak. Kita ambil daripada mana tahu magnesium ni? Magnesium chloride. Kita ambil pure magnesium daripada lautan Zestin, dekat laut Zestin, dekat Netherlands, dekat Belanda. Kalau anda buat research ataupun anda baca tentang laut Zestin tu, dia memang terkenal dengan magnesium yang sangat pure. Dia kena pergi ambil antara 1,000 hingga 1,500 hingga 2,000 ke dalam laut untuk ambil mineral ni, daripada mineral semula jadi pada bumi ni, untuk ambil. Untuk yang kita gunakan dalam ni, itulah dia. Kita tak gunakan plant lah, kita guna magnesium pure daripada mineral bumi. Okay, dan magnesium ni dia sangat efektif, okay, sebab dia akan membantu untuk serap pada kulit dan bagi kesan pada pengguna. Okay, ini yang pertama. Bila dia bantu untuk serap, so dia akan ada fungsi pada otot, ada saraf, okay, dan dia akan membantu juga untuk kelembapan kulit kita jugalah, untuk skin. Okay, dan apa lagi yang kita letak dalam ni? Bau dia, okay, saya tunjuk. Tadi lebih pekat sikit lah. Nampak tak? Dia pekat sikit. Lebih pekat daripada oil tadi sebab dia gel. Dia memang dah bentuk gel. Tak sikit dan boleh sapukan dekat tempat yang mana tahu nak sapukan. Tempat-tempat yang lenguh, tempat-tempat yang tegang. Ataupun kalau nak tidur yang lebih lena, pakai dekat bawah telinga, dekat leher. Sapu kan. Ataupun kalau orang yang lenguh kat bahagian belakang ni, kadang-kadang kita penat kan, ataupun pegang anak, lenguh, boleh sapu kat tempat-tempat yang itulah lenguh tu. Okay, kita juga ada tambah dengan lavender, ekstrak lavender, sebab lavender ni dia ada satu aroma yang bagi rasa tenang, relax kan, bantu untuk tidur lena, dia lah, dan dia ada sifat antiseptik. Okay, dan semestinya kita letak minyak halia bentung.
Bentong ginger. Bentong ginger ni, okay, bentong ginger ni dia ada essential oil juga tau sebenarnya. So dia memang sangat bagus lah. Apa yang dibuat memang macam-macam untuk kulit. Dia bantu untuk blood circulation yang bagus juga. Okay, dan juga menghidratkan kulit. The best time adalah sapuh sebelum tidur, especially untuk ibu yang mengandung. Okay, dan ibu yang lepas bersalin, postnatal, boleh pakai nak relax, nak tenang, nak tidur dengan lebih lega dan berkualiti. Tempat-tempat yang sakit, dan bukan itu sahaja. Kalau orang yang tak mengandung, lelaki nak guna, boleh tak? Boleh. Orang yang ada masalah susah tidur, insomnia kan, sebab kurang magnesium juga dalam badan dia. Orang yang selalu lenguh-lenguh, orang yang sebelum exercise, kalau anda orang yang aktif, anda buat bersenaman sebelum exercise, tak payah pakai minyak kuda. Kau kata pakai minyak kuda lah, hilangkan spray-spray, tak ada tegang. Minyak kuda kan tahu kan, kalau yang suka lari tu kan. Tak payah, pakai je embun relaxing magnesium gel, bantu juga untuk mengelakkan daripada kekejangan otot. Okay, dekat otot-otot lah yang kita selalu workout tu. Okay, okay, ini yang ketiga pula. Okay, yang ketiga kita ada feminine herbal wash. Okay, ada soalan tak? Saya tak sempat nak baca soalan. Saya semangat pula explain. Rasa nak beli set pregnant. Beli Zakia. So, tak pregnant pun belilah. Bukan anda je excited. Macam kita orang ni semua nutritionist ni pun excited. Staff tak boleh beli lagi. Tapi kita orang ada dapat lah. Sebab kita nak tunjuk test. Kita pun nak pakai, nak feel kan. Boleh beli memang juga. Kita akan beli dengan set produk sekali lah kan. Kan best ada jual loose. Ini belum ada lagi lah. Kita kena letak dalam set lah untuk complementkan dengan prenatal and postnatal. Kalau letak kat anak boleh ke? Tanya Fika tanya. Okey, kalau letak kat anak boleh. Tak ada masalah. Yang penting anak mesti okey, umur anak 3 bulan ke atas. Kalau nak letak smooth tummy oil habis pantang, anak boleh letak. Maksudnya 3 bulan dan ke atas. Kalau nak letak magnesium gel, anak yang umur 1 tahun ke atas boleh pakai. Baby apa tu, maksudnya kanak-kanak ataupun toddler kan boleh pakai. Inilah 2 minyak ni. Okey? Okey. Kita pergi kepada feminine herbal wash. Okey, untuk feminine herbal wash ni, yang ini ini memang best. Especially siapa yang dah kahwin ataupun yang lepas melahirkan anak. Lepas melahirkan anak kan, kita akan melalui satu fasa kita panggil nifas kan. Dalam ada certain wanita, ada yang 2 minggu, ada 3 minggu, ada sebulan, ada yang 40 hari kan. So kita rasa macam nak bersihkan balik tempat tempat feminin tu. Dan ini adalah produk yang sangat-sangat bagus. Dia dalam bentuk sachet sahaja. Sachet macam ni lah, macam kat gambar ni. Ni dalam bentuk sachet. Saya keluarkan lah dalam bentuk sachet macam ni. Dia sama je dua-dua dengan warming herbal bath pun sama. Sachet macam ni. Okay. Dan dia bagus juga untuk merawat balik tempat luka. Sebab bila baby tu keluar, ada ibu yang kena potong, yang kena jahit, yang luka, yang pedih-pedih nak recover balik. Ini adalah produk yang sesuai untuk digunakan. Okay, dan bukan tu sahaja, sesiapa yang nak menjaga juga walaupun bukan lepas bersalin, sebab perempuan kan kita period kan every month, nak bersihkan balik bahagian intim, nak ketatkan balik otot vagina, dia boleh membantu. Kenapa saya cakap macam ni? Okay, sebab kita ada ingredient memang extract pure yang kita extract daripada tumbuhan inilah yang kita ambil. Kunyit bantu bagus untuk sembuhkan balik, merawat balik luka-luka. Okay, dan manjakani dia memang secara tradisionalnya pun ramai. Kalau kita lihat produk-produk pun manjakani pun ada kan. Manjakani ada yang makan lah, ada sapu lah, ada yang macam-macam lah, basuh lah. Tapi yang itu tak tahu ketulinannya. Yang ini memang 100% kita natural. So dia tak ada tambahan apa-apa bahan pengawet yang lain. So memang selamat untuk digunakan. Walaupun ada luka ke, sesuai untuk diambil lah sebab dia basuh. Okay, dan yang terakhir kita juga campur dengan letak juga ginger, bentong ginger. Okay, cara nak gunakan macam mana? Rendam.
rendam dengan air panas. Satu sachet ni 500 ml, tak banyak pun, sikit je 500 tu kan. 500 dalam satu botol mineral yang kecil tu. Lepas tu boleh basuh lah. Ataupun nak rendam pun boleh. Ataupun kalau yang nak sentiasa gunakan, boleh letak dalam botol spray. Tapi kalau letak botol spray yang lebih pada 2 hari tau. 2 hari je. Lepas tu dah kena ni lah. Buang dah kalau ada air tu berlebihan. Ataupun kalau nak lebih pekat lagi air tersebut, rebus. Kalau nak rebus, air kena lebih 1 liter, dan juga rebus dalam masa 15 minit lah. And then boleh gunakan. Okay, wanita. Okay, yang terakhir, warming herbal bath. Saya nampak audien dah makin berkurangan. Okay, mungkin pukul 10. Okay, warming herbal bath. Ini adalah produk yang sangat bagus untuk kata total healing. Healing untuk mak lepas beranak kan, lepas melahirkan anak, stres, penat, rasa macam kejang-kejang otot, rasa macam mood tak menentu, baby blues. Selain daripada buat tips yang tadi di-sharekan oleh nutritionist tadi, Dayah tadi, boleh juga mandi dengan dengan warming herbal bath. Okay, bau dari segi bau, warming herbal bath ni bau lebih pekat lagi compare dengan feminine tadi. Ini mandian. Untuk mandian ni bagus, akan warna kembali badan. So kalau contohlah kalau tak panas ke, tak beranak, tapi kadang wanita kita ada macam bau badan tak selesa kan, guna ni, okay, dekat rumah guna untuk mandi. Dia akan hilangkan kita bau-bau yang tak selesa jugalah pada badan. Ini antara ingredient yang kita gunakan. Apa yang membuatkan dia bau yang wangi tu sebab ada kayu manis, cinnamon, okay, dan juga serai. Ada temulawak juga. Temulawak pernah pakai. Kau pernah pakai temulawak tak? Ibu dah tak pernah pakai. Mesti pernah pakai temulawak. Masa Farihah. Tiba. Mesti pernah pakai temulawak tak? Saya pernah pakai dulu-dulu lah. Zaman dulu tak tahu pasal benda-benda organik semua ni. Mesti dah pernah kan. Dulu-dulu temulawak kulit cantik tu kan. Tapi kita ada juga ekstrak temulawak lah kat dalam ni. Okay, dan kunyit dan juga bentun ginger. Okay, cara penggunaan dia lebih kurang sama macam tadi, tapi air lebih lah. Sebab dia lebih pekat, so doublekan air daripada yang feminine herbal wash tu. Okay, letak 2 liter air, rebus 20 minit, lepas tu dia pekat tau. Kalau kau nak lagi pekat, boleh lagi lama, dia memang pekat, and suamkan air tu, campur dengan air lain, bagi dia suam, warm tu, and then boleh rendam. Merendam lagi bagus lah sebenarnya. Lagi bagus. Okay, dia akan bantu juga untuk serap dekat sel-sel kulit kita kan. Atau mungkin anda boleh mandi, tapi mandi jangan mandi tu dulu tau. Kalau korang nak sabun dulu semua, cuci kulit, baru mandi pakai ni. Ini last. Rendam last. Bagi dia ada bau. Dia punya aroma tu melekat dekat sel-sel kita. Okay. Ini cara untuk mandilah. Jadi siapa yang boleh pakai? Ramailah boleh pakai. Ini antara ni, macam Venus, suami penyayang tadi, dia kata suami penyayang, belikan produk kan. Bukan tu saja, untuk siapa sajalah sebenarnya. Saya rasa anda dah nampak lah siapa yang sesuai untuk ambil. Boleh fokus pada ibu mengandung, menyusu, memang kita fokus pada itu. Okay, tahu konten apa anda nak share kan, sebab kita dah provide all the content. Okay, tapi sebenarnya yang tak mengandung, tak menyusu pun sesuai untuk pakai. Okay, ini, okay, saya dah habis dah tentang tanah merah. So ini sedikit kata information yang kita letak lah step by step untuk jual prenatal, postnatal, mama set. Okay, pertama kalau ada customer, kena bina trust. Macam mana nak bina trust? Faham customer, tanya soalan, apa cabaran, apa challenges, apa yang anda nak solvekan dekat dia. Okay, bina trust dulu lah. Offline ke, online ke, okay, kena tahu cara untuk faham customer tersebut. Okay, yang kedua, bagi information yang sesuai dengan dia, apa yang dia nakkan tadi, dia ada masalah, semua dah faham, okay, share. Kan ada banyak information yang kita share kat slide tadi, and yang Syakir dah provide kan, banyak, anda boleh gunakan. Okay, dan yang terakhir, make sure bagi servis yang terbaik, follow up pada customer, okay, dan bagi respon yang secepatnya lah pada customer, okay, untuk menjawab soalan yang ditanya. Okay, ini simple je Okay, jadi itu adalah apa yang saya nak share. Dan yang terakhir sekali, kalau korang nak info yang lebih detail tentang Mama, okay, boleh imbas QR code ni ataupun pergi dekat website je, www.syakirmama.com.my. Ada banyak information, ada video, ada info-info, ada Facebook post, ada video. Okay, video daripada Dr. Zarina. Ya, saya nak tunjuk satu video ni kejap ya. Sikit lagi. Okay.
Last. Stay. Jangan keluar. Okay. Nampak tak ni? Ini Shaklee Mama punya website. Kat sini. Cakap anda pergi kat sini ada video. Dekat bahagian learn more. Education series. Dekat bahagian education ni ada banyak info dan video. Nampak tak ni? Ini ada Dr. Zarina. Video semua ni. Kita dah letak banyak information. Dia banyak nak lagi. Tak cukup. Tak cukup kan? Tak apa, kita bagi lagi. Korang boleh guna banyak gila info. Tak kisahlah korang nak buat apa-apa video ke, nak ke reshoot sendiri punya konten ke, gunakan konten kita. Nak tak ada masa saya sibuk, gunakan apa yang kita ada pun boleh juga. Sesuai pada inilah, sesuai pada apa yang anda nak share dengan customer anda, prospek anda. Okay? Inilah website Shaklee, ada banyak information kat sini. Okay? Jadi saya rasa setakat ini sahaja daripada saya. Macam mana nak guna? Saya dah. Okay. Saya rasa setakat ini sahaja yang saya nak share. Saya nak pass balik dekat Finas dan juga Dayah untuk sesi quiz. Silakan. Okay. So tadi kita dah belajar banyak benda mengenai Shaklee Mama, prenatal, postnatal dan juga embun bayi tanda merah. So sekarang ni kita nak pergi kepada sesi quiz. So saya dan Finas akan sama-sama lead lah untuk sesi quiz. Okay, so sekarang saya nak share screen terlebih dahulu. So Finas, malam ni Ya Dayah. 3 hadiah, betul tak? Betul. Kita nak bagi 3 hadiah untuk pemenang kuis kita. Dah ada soalan dah. Ada soalan. Okay. Okay. So, jom tanpa buang masa lagi Finas. Okay. So, malam ni kita ada 3 hadiah. So, hadiah apa Finas? Okay, yang dah komen tu kan. Tunggu kejap. Tunggu kejap. Kita belum start lagi. Tunggu Maafkan kejap, saya. belum start lagi. Okay. Nak minta semua komen. Siapa yang nak hadiah, komen saya dulu. Komen Tak saya tahu tak dulu. hadiah apa kita nak bagi. Okay. Okay, Dayah, malam ni kita nak bagi hadiah kepada 3 orang. So maknanya kita ada 3 soalan lah kan? Betul. So, Hadiah untuk apa Dayah? Okay, so untuk malam ni kita ada special prize daripada Shaklee Malaysia. Kita ada ceramik mug. 3 ceramik mug untuk 3 pemenang yang jawab kuis dengan cepat dan tepat lah. Okay, so tanpa buang masa Finas, jom kita ke jom. soalan. Jangan komen lagi. Soalan yang pertama. Okay, so soalannya belum lagi. Adakah apakah produk Shaklee yang membantu menyokong masa tempoh kehamilan? So senaraikan produk. So saya serahkan kepada Finas lah untuk pilih pemenang. Yang komen awal-awal kita tak kira. Okey, saya ambil yang selepas Dayah tunjukkan soalan yang baru ni. Okey, pemenang dia kita dah ada dah. Laju Dah ada ni dah, diorang. Dah ada dah. Laju diorang.